Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan Karim buat seluruh dunia. Bosku Najib. Oh bosku, aku ada pengumuman politik paling panas. Yang mana pengumuman ini memang sangat-sangat seram. Zahid Ponorogo. Oh Zahid Ponorogo, saya juga ada pengumuman politik paling tergempar, paling mengejutkan untuk kamu hari ini, bosku. Berdasarkan satu rahsia sulit dalam percaturan real politik Malaysia. Untuk makluman bosku Najib, Zahid Ponorogo dan UMNO nama Najib Razak dan Zahid Hamidi diharamkan untuk menyertai PRU 15. Saya ulang dan saya tegaskan. Berdasarkan satu rahsia sulit, maklumat sulit, secret information, dalam percaturan real politik Malaysia hari ini menyatakan bahawa penjenayah di dalam UMNO, penyamun di dalam UMNO, penyangak lanun dalam UMNO tidak boleh menyertai PRU 15 dan diharamkan untuk bertanding PRU 15. Kamu Najib Razak sudah kalah 7 kes jenayah rompakan dalam kes jenayah rompakan SRC 1MDB. Antara nama utama kena blacklist, haram dan tak boleh menyertai PRU 15. Sangat-sangat panas, sangat-sangat mengejutkan. Percaturan real politik Malaysia sangat-sangat seram. Suka ataupun tidak, bosku Najib yang sudah kalah 7 kes jenayah di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya, tidak boleh menyertai pencalonan pilihan raya umum ke-15 sekiranya Parlimen Malaysia dibubarkan. Ini adalah kebenaran yang terlalu sakit, terlalu pahit untuk diterima oleh penyokong-penyokong bosku Najib di dalam UMNO. Percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak, saya sebagai kingmaker dalam percaturan politik Malaysia telah menerima maklumat sulit. Bosku Najib tidak boleh bertanding pada PRU 15. Andai kata Najib Razak menang 7 kes jenayah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelum ini, Najib Razak masih boleh bertanding PRU 15. Tetapi sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial, malang sangat malang nasib seorang lanun penyamun penyangak yang kena blacklist namanya, bosku Najib. Sememangnya terkejut menonton video panas ini. Kamu bosku tak boleh bertanding PRU 15 kerana status kamu adalah penjenayah, banduan yang menunggu hari untuk check-in penjara Sungai Buloh. Sebab itu hari ini Najib Razak dan pasukan peguam belanya membuat usul dalam perbicaraan mahkamah untuk menangguhkan dokumentasi rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan dalam 7 kes jenayah rompakan, iaitu kes
mencuri 42 juta ringgit dana SRC 1MDB yang masuk dalam akaun bank pribadi Najib Razak. Sangat-sangat lawak dan melucukan. Rupa-rupanya ini antara punca utama kenapa bosku Najib main wayang untuk melambat-lambatkan kes perbicaraan mahkamahnya di peringkat mahkamah tertinggi. Bosku Najib merayu agar proses rayuannya di Mahkamah Persekutuan dilambatkan sedikit sehingga hujung April 2022 ini. Sepatutnya Najib perlu memfailkan rayuannya di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya minggu ini. Kerana keputusan hakim-hakim Mahkamah Rayuan, lebih 170 jilid dokumentasi keputusan kekalahan Najib Razak 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB telah dihantar kepada 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Seperti biasa, bosku Najib tidak bersedia bersama pasukan peguam belanya untuk menghantar dokumen balas rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan, yang mana mengikut peraturan 10 hari adalah tempoh untuk Najib Razak dan pasukan peguam belanya perlu menghantar rayuan balas kepada 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Tetapi ironinya, Najib telah mengaku kepada Mahkamah Persekutuan beliau dan peguamnya tidak dapat mempersiapkan dokumen rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan seperti yang diminta oleh Mahkamah Persekutuan. Maka ini antara taktik yang terpaksa digunakan oleh bosku Najib merayu dan meminta hakim-hakim Mahkamah Persekutuan untuk meluluskan permohonan bosku Najib melambatkan proses perbicaraan Mahkamah Persekutuan. Bosku Najib sangat takut jika perbicaraan kes SRC 1MDB yang dia sudah kalah 7 kes jenayah akan dipercepatkan di Mahkamah Persekutuan kerana akhirnya Najib Razak sememangnya tak boleh bertanding pada PRU 15 nanti. Semakin lambat Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, maka peluang Najib Razak untuk bertanding pada PRU 15 semakin tipis. Dan sememangnya Najib Razak tahu jika dia kalah lagi di Mahkamah Persekutuan, yang mana dia memang confirm kalah secara prospek, dia pun tak sedia untuk berhujah dalam perbicaraan mahkamah. Dia pun sudah kalah di peringkat awal perbicaraan kes jenayah rompakan SRC 1MDB untuk membentangkan bukti baru di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Maka Najib Razak sememangnya diharamkan dan tak boleh lagi bertanding pada PRU 15. Silap-silap esok lusa, PRU 15 hanya akan dibuat setelah Najib Razak check-in dalam penjara Sungai Buloh. Saya tidak terkejut jika tangan-tangan kait politik Malaysia hanya akan membubarkan Parlimen dan mengumumkan tarikh PRU 15 setelah Najib Razak tewas dan kalah 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB di peringkat Mahkamah Persekutuan, yang mana sebelum ini Najib Razak sudah kalah 2 kali berturut-turut di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Maka teruskan bosku Najib main wayang politik dalam Mahkamah Malaysia untuk melambat-lambatkan proses perbicaraan mahkamah sendiri. Katanya bosku Najib ini difitnah, jadi mangsa konspirasi politik, jadi mangsa kambing hitam politik. Tetapi bosku Najib sendiri takut untuk mempercepatkan perbicaraan kes jenayahnya di peringkat mahkamah tertinggi negara kerana dia tahu dia tak boleh bertanding pada PRU 15 jika dia kalah lagi di peringkat Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Najib hanya akan bertanding PRU 15 dalam penjara Sungai Buloh. Dan Najib cuba mengelakkan tragedi paling buruk ini berlaku dalam sejarah legasi politiknya.
Najib perlu bersedia bersama penyokong-penyokongnya untuk diharamkan bertanding pada PRU 15 kerana 7 rekod jenayah Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia sekalipun telah ditangguhkan hukuman penjara dan denda 210 juta ringgit, sehingga hari ini nama Najib Razak antara nama ahli parlimen yang diharamkan tak boleh bertanding pada PRU 15 nanti, sekalipun parlimen dibubarkan lebih awal ataupun parlimen dibubarkan dengan sangat-sangat lambat. So, bosku Najib, are you ready? PRU 15? Walaupun Najib Razak bersama jenteranya bersiap sedia 300% untuk PRU 15, sukacita saya maklumkan kepada parti UMNO dan ahli-ahli UMNO seluruh negara. Rahsia sulit dalam percaturan politik Malaysia menyatakan Najib Razak tak boleh bertanding sebagai calon ahli parlimen atau calon adun dalam pilihan raya umum kali ke-15 kerana mengikut undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seorang wakil rakyat yang telah dijatuhkan hukuman penjara dan denda macam kes jenayah Najib Razak ini, penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit, telah menyebabkan Najib Razak tidak layak untuk bertanding sebagai calon pilihan raya umum kali ke-15. Ya, walaupun perkara ini akan dicabar oleh Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia, saya ingin katakan atas prinsip rule of law, kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan secara jelas, seorang warga negara Malaysia yang telah dijatuhkan hukuman penjara dan denda yang sangat banyak seperti Najib Razak ini diharamkan dan tidak boleh 100% bertanding dalam mana-mana siri pilihan raya negara. Kecuali jika Najib Razak mendapat pengampunan diraja atas nasihat seorang Perdana Menteri di Putrajaya, ya, Najib Razak boleh bertanding pada PRU 15. Sehingga hari ini, Perdana Menteri ke-9 Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Kabinet Kerajaan UMNO BN dan Perikatan Nasional di Putrajaya tidak ada membentangkan di hadapan Yang di-Pertuan Agong untuk pengampunan diraja ke atas Najib Razak untuk beliau dibolehkan bertanding pada PRU 15 nanti. Percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak, ini adalah jalan mati, jalan maut, yang mana Najib Razak sememangnya tak layak bertanding pada PRU 15. Sebab itu UMNO BN tidak mencalonkan nama Najib Razak untuk jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kerana banduan penjenayah seperti bosku Najib tidak layak bertanding pada PRU 15 buat kali pertama dalam sejarah politik Malaysia. Kedua, Zahid Hamidi. Kini Zahid Hamidi dihambat dengan lebih 40 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram melibatkan skandal dana Yayasan Akal Budi yang dirompak oleh Zahid Ponorogo ratusan jutaan ringgit. Raund pertama, Zahid Ponorogo kalah secara mengejut seperti apa yang saya jangkakan. Dan kini, perbicaraan Mahkamah Zahid Ponorogo berjalan seperti biasa di bulan Ramadan, dengan sangat-sangat laju, dengan sangat-sangat lancar. Proses pembelaan untuk berpuluh-puluh kes jenayah rompakan atas nama Zahid Hamidi. Jika Zahid Hamidi diumumkan kalah di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk berpuluh-puluh kes jenayah rompakan dana Yayasan Akal Budi, maka Zahid Hamidi juga akan senasib dengan Najib Razak, diharamkan, kena blacklist, tak boleh bertanding pada PRU 15. Secara prospek, bukti-bukti kukuh yang diserahkan sendiri oleh Zahid Hamidi kepada pihak SPRM, dia kantoi mencuri, merompak dan mencuci secara haram
beratus-ratus jutaan ringgit dana Yayasan Akal Budi yang bukan miliknya, confirm kalah dalam mahkamah dunia ini. Maka ini antara punca utama kenapa Zahid Ponorogo memberi tekanan politik kepada Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk membubarkan parlimen secepat yang mungkin. Kerana jika PRU15 diadakan lebih awal, sebelum keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diumumkan atas nama Zahid Hamidi, maka Zahid Hamidi masih layak untuk bertanding pada PRU15 nanti sebagai Presiden UMNO. Akan tetapi, jika Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia sangat-sangat lambat membubarkan parlimen, maka nasib Zahid Hamidi confirm tak boleh bertanding pada PRU15. Silap-silap, jika Zahid Hamidi kalah di peringkat Mahkamah Tinggi, Zahid Hamidi akan check in dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU15 diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka ini adalah ketakutan dan mimpi ngeri yang sangat-sangat ditakuti oleh Zahid Hamidi. Jika beliau dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum parlimen dibubarkan, maka secara automatik Zahid Hamidi hilang kelayakan untuk bertanding pada PRU15 dan Zahid Hamidi tak boleh lagi jadi Presiden UMNO. Maka esok lusa Ismail Sabri yang jadi Presiden UMNO. Terkejut Zahid Hamidi mendengar maklumat sulit rahsia sulit ini? UMNO BN akan menang besar PRU15 jika Najib dan Zahid diharamkan untuk bertanding pada PRU15. UMNO BN akan menang besar PRU15 sekiranya Ismail Sabri menjadi Presiden UMNO. UMNO BN akan menang besar PRU15 secara mengejut jika Zahid Hamidi dihantar dan disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum Parlimen Malaysia dibubarkan, sebelum tarikh PRU15 diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Saya tidak terkejut jika Suruhanjaya Pilihan Raya membatalkan pencalonan Najib Razak dan Zahid Hamidi pada PRU15 nanti. Sekalipun Najib dan Zahid syok sendiri dan overconfident untuk mencalonkan diri mereka pada PRU15 nanti, saya ingin katakan penyokong-penyokong dan ahli-ahli UMNO di seluruh negara perlu bersedia. Najib dan Zahid tak boleh bertanding pada PRU15 kerana rekod jenayah mereka yang berlambak dalam Mahkamah Malaysia dan mereka dah kalah pun. Zahid Hamidi dijangkakan akan kalah teruk. Lebih 40 kes jenayah merompak, mencuri, rasuah, jenayah pengubahan wang haram, dana Yayasan Akal Budi. Adakah Zahid Hamidi sudah bersedia untuk check-in penjara Sungai Buloh? Adakah Zahid Hamidi sudah bersedia untuk diharamkan bertanding pada PRU15? Adakah Zahid Hamidi sudah bersedia untuk letak jawatan sebagai Presiden UMNO? Sehingga hari ini Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia belum memutuskan untuk membubarkan parlimen bagi mengadakan PRU15. So akhirnya Najib Razak Zahid Hamidi sememangnya hanya jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam penjara Sungai Buloh. Sememangnya Najib Razak dan Zahid Hamidi sudah tidak ada kuasa dalam permainan politik Malaysia. Kedua-dua penjenayah banduan penyangak, pencuri, pengkhianat dan petualang negara itu sedang menggali lubang kubur sendiri. Jika keputusan Mahkamah Persekutuan cepat diumumkan Najib Razak kalah, maka Najib Razak tak boleh bertanding pada PRU15. Sekalipun keputusan Mahkamah Persekutuan lambat diumumkan, keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang mensabitkan kesalahan jenayah Najib Razak kalah 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit telah menyebabkan punca utama Najib Razak akan diharamkan dan tak boleh bertanding
atas tiket UMNO pada PRU 15 nanti. Jika Zahid Hamidi kalah berpuluh-puluh kes jenayah rompakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur beberapa bulan lagi, jika Zahid Hamidi disabitkan kesalahan dan kalah teruk sebelum Parlimen Malaysia dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, maka Zahid Hamidi akan check-in dalam penjara Sungai Buloh lebih awal dan tidak boleh bertanding pada PRU 15. Percaya ataupun tidak, saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia ini ingin katakan, nasi sudah jadi bubur Najib Razak Zahid Hamidi. Zaman kamu berdua sudah berakhir di dalam UMNO. Patutlah kamu desak Yang di-Pertuan Agong dan Ismail Sabri, kamu desak Muhyiddin Yassin, Kerajaan UMNO BN dan Perikatan Nasional untuk bubar Parlimen lebih awal, supaya kamu berdua, penjenayah, penyamun, penyangat, pengkhianat petualang, boleh bertanding pada PRU 15. Tetapi game politik ini sia-sia, saya kira. Sudah terlambat untuk mendesak Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk membubarkan Parlimen, kerana agenda udan di sebalik batu Najib Razak dan Zahid Hamidi ini sudah dihidup oleh tangan-tangan gerak politik Malaysia. Saya ingin tegaskan, Najib Razak dan Zahid Hamidi tidak boleh bertanding pada PRU 15 kerana mereka yang sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia sememangnya diharamkan untuk bertanding pada pilihan raya umum kali ke-15. Checkmate and game over. Bosku Najib dan Zahid Ponorogo, penyamun, penyangat, pengkhianat petualang negara yang tidak sedar diri, nama mereka diharamkan untuk bertanding pada PRU 15. Checkmate and game over, bosku. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu dengan kamu berdua, Najib Razak Zahid Hamidi. Kamu boleh menyertai PRU 15 dalam penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Game is over. Terima kasih.